Satu-satunya manusia di dalam sejarah manusia yang tidak layak mengalami penderitaan, tetapi dia justru paling menderita. 人类历史之上唯一不配的受到苦难的人，乃是呢，他却是受到最大极大的痛苦。 Satu-satunya manusia di dalam dunia yang paling mengenal Allah. 在这世界上最明白、最了解上帝的人， Dia paling dekat dengan Tuhannya. 跟他的主非常亲近的人， Tetapi justru dia ditinggalkan oleh Tuhan. 他确实是被他上帝遗弃了。 Satu-satunya manusia yang tidak mengenal dosa. 唯一在这个世上没有犯罪的人， Yang tidak berdosa. 没有罪的人， Tetapi dibuatnya menjadi dosa. 可是呢，上帝却是使他成为有罪的。 Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. 他是我们的上帝，我们就是耶稣基督。 Tidak ada penderitaan dalam dunia ini 在这个世上没有任何的苦难， sedahsyat, semengerikan selain yang Kristus alami. 没有任何一个苦难比基督所受到的苦难来得还要恐怖的。 Dan penderitaan itu adalah penderitaan yang direncanakan oleh Allah Bapa. 并且呢，基督所受到的苦难是天上的父所策划的， Penderitaan jasmani, 肉体上的受苦， penderitaan psikis, 精神上的受苦， penderitaan rohani, 属灵上的受苦。 semuanya dialami dan diterima oleh Kristus Tuhan kita. 我们的上帝基督，他就是甘愿的来领受了 The man of suffering. 忧患之子。 Bukankah di dalam jam-jam ini Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu dia tergantung di antara surga dan dunia. 岂不是呢？2000多年前，我们的上帝基督在这个时刻就被挂在地上以及天上之间呢？ Saudara, biarlah dalam ibadah yang kudus hari ini 但愿在今天早上圣崇拜会当中， kita boleh kembali kepada Tuhan. 我们可以再度回到上帝面前， Kita digerakkan oleh Tuhan kembali 我们可以再度被上帝所激励， untuk menghormati akan karya yang besar dalam hidup kita. 我们可以尊重我们生命当中最大的事， Untuk penderitaan yang tiada tara itu. 就是为了那一些无话可以形容的痛苦， Untuk dirimu dan diriku. 是为了你和我。 Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. 在我们进入主的道之前，我们一同进入祷告。 Disinilah kami ya Tuhan yang siap menerima firman yang hidup. 主啊，我们这些已经预备好要领受活的福音。 Singkirkanlah ya Tuhan segala perintang 主啊， yang mengganggu arahan pandangan kami kepada dirimu ya Tuhan. 主啊，把一切阻拦我们没办法朝向你的事情，把它挪开。 Dan kami sungguh rindu, perlihatkanlah dirimu lebih jelas lagi ya Tuhan. 主，我们渴慕看到你能够更明显的来卸开你自己。 Kami serahkan hambamu, Los Rainer, Tuhan pakai dengan kuat kuasa. 主，我们把你的仆人钟立生传道，求你自己大能的来使用他， Dari Tuhan yang maha tinggi itu. 从至高的上帝的大能， Dan berkati setiap kami untuk kami boleh menerimakan firman. 求你自己来祝福我们每个人，好让我们可以领受你的话 Dan 语， menerimakan kegerakan yang Roh Kudus hadirkan dalam diri kami. 也可以领受圣灵在我们生命当中所的动工。 Terima kasih Tuhan. 主，感谢你， Inilah doa kami. 这就是我们祷告。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Saya percayakan mimbar ini kepada Los Rainer. 把时间交给钟传道。 Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Kristus. 主所爱弟兄姐妹，早上好。 Pada pagi hari ini kita akan menghayati bagaimana Kristus menderita di atas kayu salib. 今天早上我们一同来思考、来探讨、来去思想基督如何在十字架上的受苦。 Saya akan mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita pada Yesaya 53. 我邀请大家来翻开以赛亚书第53章。 Kita akan sama-sama melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 以赛亚书第53章第一节到第9节。 Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat akan dibacakan dalam bahasa Mandarin.
以赛亚书第53章第1节到第4节有华语来读。 Setelah itu ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 第5节到第9节用英语来读，用英语来读。以赛亚书第53章第1节到第4节，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家心，他无家型美容。我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人湮灭不堪一样，我们也不尊重他。他坦然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却是以为他受责罚，被神击打苦待了。 Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, 主所爱的弟兄姐妹， pada hari ini kita akan merenungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. 今天我们要一同来思想基督在十字架上的牺牲。 Saudara, tetapi bukankah ketika kita bicara tentang pengorbanan, 当我们来听到牺牲这个字句的时候， ketika kita berbicara tentang penderitaan, 当我们谈论到受苦的时候， bukankah setiap kita pun merasakan yang namanya penderitaan dan pengorbanan? 岂不是我们每个人都感受到受苦以及牺牲？ Saudara, apakah ada yang tahu film ini? 有人知道这部电影吗？ Saudara, beberapa waktu yang lalu ada sebuah dokumentari yang muncul di Netflix. 不久的前段在 Netflix 的有一部电影， Judul dari dokumenter ini adalah Tinder Swindler. 它的主题是 Tinder Swindler。 Saudara, orang-orang banyak yang menjadi heboh 人们看了之后呢，就是很压抑， karena dokumenter ini rupanya berkisah tentang seorang pria 因为这个故事呢描述到有一个年轻人男生， yang pura-pura menjadi orang kaya. 他就是假装成为富有， Saudara, kemudian pria ini main dating apps yang namanya Tinder. 然后呢他去参加就是网络优惠，就是 Tinder 网络优惠这个用那个apps。 Lalu rupanya karena profilnya yang menarik, 他做了那么好的一个身份背景， banyak wanita yang berkenalan dengan dia, bahkan sampai kencan dengan dia. 很多的女人就是想认识他，甚至呢跟他约会。 Saudara, di dalam kencan-kencan ini, 在他约会当中， saudara, dia mengajak wanita-wanita yang mau pergi sama dia 就是他邀请愿意跟他出去约会的女人， untuk terbang naik helikopter, 就是跟他们一起坐飞机，就是直升机， makan di restoran yang romantis, 就是享受世界上很浪漫的餐厅， pergi liburan ke kota-kota besar di Eropa. 到欧洲大国家去旅游。 Saudara, tapi rupanya pria ini adalah seorang penipu. 可是呢，到最后才发现到这个男生是一个骗子。 Di saat-saat tertentu dia pura-pura nggak punya uang. 在某一段时间，他会假装说：“哎，他钱用光了。” Di saat-saat tertentu dia pura-pura ditipu, 有的时候呢，他就会假装说他被人家欺骗了， sehingga dia minta tolong kekasih-kekasihnya ini untuk transfer uang. 所以呢，他要求他这些的优惠的对象，就是把钱汇给他。
Dan di cerita ini dikisahkan ada 3 orang korban yang tertipu senilai $500.000. 然后呢，在这个故事里边呢，大概有3个女生被骗了，总价是大概50万美金。 Saudara, tapi bukankah untuk orang yang kita kasihi, kita rela mengorbankan sesuatu? 岂不是呢？我们为我们所爱的人，我们愿意付上代价呢？ Saudara, kenapa ada orang yang bisa mau mengeluarkan uang yang segitu banyak untuk kekasihnya? 为什么会有人愿意把那么大的数目的钱，就是为了他的男朋友或者是女朋友而付出呢？ Bukankah ini adalah pengorbanan? 岂不是这个事也是一个牺牲？ Saudara, kenapa? 为什么呢？ Karena rupanya kita tahu natur dari manusia. 我们觉悟到人的本性， Ketika mengorbankan sesuatu, 当我们付出某件事的时候， rupanya mereka itu mengharapkan untuk mendapatkan something in return. 他们是期望当他们付出的时候能够得到回报。 Saudara, kita semua rela berkorban kalau bisa dapat sesuatu yang meaningful sebagai gantinya. 今天我们如果觉得我们可以得到有意义的回报的话，我们愿意付上代价。 Sehingga saudara, tanpa kita sadari hidup ini sebetulnya memang penuh dengan pengorbanan. 如果我们好好的来思想，我们的生命当中呢，生活当中确实是充满很多的牺牲。 Kalau jadi orang tua, kita rela keluar uang banyak untuk mengirim anak kita ke sekolah yang terbaik. 作为父母，我们愿意付上代价，花了很多的钱，把我们儿女送到最好的学校。 Saudara, kita rela nabung untuk apa? Untuk jalan-jalan ke luar negeri, karena ini adalah bentuk healing untuk kita. 我们愿意来储蓄，目的何在呢？好让我们可以出国旅游，也是一种对我们来说是一种治疗。 Kita tahu kisah Yakub yang menunggu 14 tahun untuk dapat menikahi orang yang dia cintai. 我们也知道雅各花了14年当中来等待，好让他可以娶他所爱的人。 Saudara, kalau kita ada uang lebih, kita bisa pergi ke restoran yang mahal. 我们如果有更多的钱，我们可以享受好的餐厅。 Kita rela keluar extra money. 我们愿意付出更多的钱， Kenapa? 为什么呢？ Untuk mencicipi makanan yang memuaskan kita. 我们可以享受，可以满足我们的饮食。 Sehingga kita rela berkorban. 我们愿意付上代价。 Kalau melalui pengorbanan itu kita bisa dapat meaning. 如果呢，透过我们的付上代价当中呢，我们可以得到有意义的回报。 Kita rela berkorban kalau melalui pengorbanan itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang berarti untuk kita. 我们愿意付上代价，如果我们觉得说我们所付上的代价能够带领给我们有意义的回报， Saudara, bukankah itu yang terjadi di dalam hidup kita? 岂不是这是在我们生命当中往往所发生的事呢？ Kita mengorbankan waktu, uang, tenaga, perasaan. 我们把我们的时间、金钱，甚至呢我们的感情， Kita mengorbankan ego kita, pikiran kita. 我们把我们的思想、我们的脾气， Karena pada dasarnya manusia sadar. 因为我们觉悟到， Ketika mereka mengorbankan sesuatu, 当他们把某件事来牺牲的时候， mereka melakukan itu di dalam harapan. 他们抱着一个心态， Mereka akan dapat sesuatu yang meaningful in return. 他们能够得到有意义的回报。 Saudara, bukankah agama-agama kuno pun demikian? 岂不是呢？古代的宗教也是如此。 Ketika ada korban bakaran di atas mezbah, 当祭坛上他们把动物把它献上在祭坛上的时候， mereka rela ternak yang adalah simbol harta dari waktu itu 就是他们把动物，就是代表当时候的物质， diberikan dan disembelih. 他们愿意把这些动物 Untuk apa? 献上来宰杀，目的何在？ Untuk apa? 目的何在？ Untuk dapat berkat dari Tuhan. 好让他们能够从上帝而来得到的祝福。 Saudara, kita melakukan begitu banyak pengorbanan di dalam hidup kita. 在我们生命当中，我们做了很多的牺牲。 Sekarang kita merenungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. 现在呢，我们来思考主耶稣在十字架上的牺牲。 Saudara, apa yang sebetulnya ada di dalam pikiran Kristus ketika dia menempuh jalan salib itu? 当他来经过这苦伤道的时候呢，基督的头脑到底是有什么思想？ Saudara, mengapa Allah Bapa rela mengutus dan mengorbankan anaknya yang tunggal? 为什么天父愿意差遣他的独生子，并且把他钉死在十字架上？ Saudara, yang namanya pengorbanan itu bukan cuma penderitaan. 所谓的牺牲，不只是受苦而已， Di balik pengorbanan selalu ada goal. 在牺牲的背后是有目的的存在。 Saudara, nggak mungkin darah Kristus yang mahal itu dicurahkan secara sia-sia. 那个昂贵基督的宝血，不可能是这样子白白的而流。 Kita seringkali mendengar darah Kristus itu tidak ternilai. 我们常常听到，耶稣的宝血是无价之宝。 Kalau gitu untuk apa dikorbankan? 如果是这样子的话，为什么要把它牺牲掉呢？
Saudara, kita seringkali membaca kisah tentang penderitaan Kristus. 我们常常听到主耶稣的受苦的故事。 Di Yesaya barusan kita melihat bagaimana Kristus menderita. 刚刚所读的以赛亚，我们可以看到耶稣如此的来受苦。 Dosa yang seharusnya kita tanggung, rupanya ditanggung oleh Kristus. 我们应当那些罪应该是由我们来承受的，原来是被基督所担当了。 Saudara, sehingga dia merendahkan diri sampai taat bahkan mati di kayu salib. 甚至呢，他愿意把自己来卑微的来顺服神，甚至顺服死在十字架上。 Saudara, ketika kita membaca kisah ini secara berulang-ulang, 当我们不断反复的来读以赛亚书53章的时候， seringkali kita mengira Yesus itu menghilangkan kehendaknya. 我们往往会想到说，耶稣好像是把他自己的欲望把它消除了。 Karena memang bahasa yang digunakan adalah Kristus mengosongkan diri. 我们确实是常常听到的是，基督倒空了他自己。 Saudara, tetapi apakah betul Kristus menghilangkan kehendaknya? 难道基督是否真的是把他的欲望，就是把它消除了呢？ Ketika Kristus mengosongkan diri dan mati di atas kayu salib, 当基督把他自己倒空的时候，死在十字架上的时候， melakukan yang namanya kenosis, mengosongkan diri, 他做了倒空 kenosis 这个意思。 apakah artinya dia menjadi manusia yang tanpa kehendak? 是否难道他变成了无欲望的人呢？ Saudara, karena kalau Kristus mati tanpa kehendak 如果基督没有带着欲望而死， dan mengosongkan diri itu artinya adalah menghilangkan kehendak, 并且呢，倒空的意思说，如果把他的意念、把他的欲望把它致死， Saudara, maaf, apa bedanya dengan Buddhism? 如果是这样子的话，很抱歉的，跟佛教的教导有什么不一样呢？ Sehingga kita harus bertanya, apa yang ada di dalam pikiran Kristus, di dalam bayangan Kristus ketika dia menempuh jalan salib itu? 所以呢，我们应当要是想，当他走苦伤道的时候呢，基督的头脑里面是浮现的什么事？ Kalau kita membaca Yesaya 53, 如果我们来看以赛亚书53章， saudara, memang seolah-olah Kristus itu adalah domba yang hopeless. 我们看到基督好像是无助的羊， Seolah-olah dia nggak punya pilihan selain mati di atas kayu salib. 好比他除了死在十字架上的话，就已经没有其他的一个选择了。 Sehingga seringkali yang muncul adalah perasaan kasihan kepada Kristus. 所以往往我们呈现的感受就是对耶稣感到非常可惜、非常可怜。 Saudara, tapi sekali lagi, apakah Yesus menghilangkan kehendaknya? 再度的，我们也是想，是否耶稣把他的意志、把他的欲望、把它消灭了呢？ Kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak dan keinginan, 上帝既然创造人是有意志、有意念的， dan kita tahu Yesus adalah manusia yang sempurna, 并且我们知道耶稣是完整的人， artinya seharusnya dia juga punya kehendak dan keinginan yang sempurna. 也意思说他有完整的意念与意志。 Saudara, saya mulai melihat jangan-jangan yang Yesus lakukan itu sebetulnya bukan mengosongkan diri. 我就是之后探讨，就是耶稣所做的，并不是倒空自己， Jangan-jangan mengosongkan diri itu adalah istilah kiasan. 就是想到说倒空，搞不好是一个词句而已，一个形容词。 Karena ketika Yesus mengorbankan dirinya, 当耶稣倒空的时候， saudara, dia bukan mati sebagai victim. 他不是变成一个受害者而死， Dia bukan mati sebagai kambing hitam yang nggak punya pilihan. 他不是没有选择性的，就是代罪的羔羊。 Seringkali kita pikir Yesus nggak punya pilihan lain selain menderita karena kita. 我们常常想到说，耶稣除了没有其他选择，除了是为我们而死。 Saudara, tapi dari ayat yang kita baca, kita tahu dia menutup mulutnya. Apa maksudnya? 我们所读的话语当中，我们可以看到他一口都没有发声，意思是说什么呢？ Saudara, maksudnya dengan sengaja di dalam kehendaknya, dia menyerahkan dirinya. 意思说，在他的意识之下，他愿意的把自己摆上。 Saudara, jadi victim sama sacrifice itu rupanya dua hal yang berbeda. 原来呢，受害者以及牺牲者献上自己是两回不一样的事。 Yang namanya victim, dia jadi manusia malang, nggak punya pilihan, harus menanggung dosa manusia. 所谓的受害者的话，他变成最可怜的人，他没有其他选择性，他必须要担当人的罪孽。 Itu artinya dia jadi kambing hitam. 他只是变成一个受罪的一个羊而已。 Tapi ketika Kristus menyerahkan nyawanya, 可是当基督把他生命交出来的时候， saudara, dia melakukan itu di dalam sebuah kehendak. 他只是在他的意志之下他做出来的。
Saudara, dan kalau kita misalnya membaca Ibrani 12 ayat yang kedua, 如果我们来看希伯来书第12章第2节， saudara, rupanya di situ kita bisa memahami apa yang kira-kira ada di dalam benak Kristus ketika dia melalui jalan salib. 我们大概可以了解到，当他来走到这苦伤道的时候呢，他头脑带着是怎么样的一个思想？ Saudara, di situ dikatakan bahwa for the joy that is set before him, untuk sukacita yang disediakan di depan dia, 这里讲到说，因摆在他前面的喜乐， dia rela menanggung salib itu. 就轻看了羞辱，忍受十字架的苦难。 Saudara, jadi rupanya Yesus memikul salib ganti sukacita yang disediakan untuk dia. 原来呢，我们可以看到耶稣背起这个十字架上，带着一个期望，就是在前面等待他的喜乐。 Saudara, apa artinya? 意思是什么呢？ Artinya ketika Yesus menyerahkan diri 意思 di 说， hadapan Bapa. 当他把自己摆在父的面前的时候， Saudara, ini bukan artinya Yesus itu sedang mengosongkan diri sehingga dia jadi manusia yang gak punya kehendak. 这个并不是说耶稣把自己倒空了，然后呢变成没有意志的人。 Dia melakukan itu karena ada satu tujuan yang jelas. 他这样做，因为他有一个明显的目的， Ada sukacita yang menanti Kristus. 有喜乐在前方来等候他。 Dan saudara, kita tahu ketika Yesus mati di atas kayu salib, 这里讲到说，当耶稣死在十字架上的时候， rupanya dosa yang selama ini menjadi pemisah antara Allah dan manusia, 原来呢这一段变成人与神之间隔绝的罪， saudara, rupanya tembok dosa itu menjadi gugur. 然后呢这个隔墙呢已经摧毁了。 Dan seringkali kita merenungkan, artinya manusia itu bisa menghampiri Allah yang hidup. 我们也是可以看到，这些人的话就可以来到活的上帝面前。 Saudara, tapi apakah kita pernah berpikir sebaliknya? 我们可以相反的来回想吗？ Ketika tembok dosa itu gugur, 当这个罪的城墙摧毁的时候， saudara, bukan cuma manusia yang bisa datang ke Tuhan, 不仅仅是人可以来到上帝面前， tapi Tuhan juga sekarang bisa datang ke manusia. 同样的，上帝也是可以来到人面前。 Bukan cuma manusia yang menghampiri Tuhan, tapi rupanya Tuhan bisa menghampiri manusia. 不仅仅是人可以来到上帝面前，同时呢，上帝也是可以来寻找人， Tuhan yang terlepas. 就是一个没有被约束的上帝。 Bukan cuma manusia yang terlepas dari belenggu dosa, 不仅仅是人类从罪的泥巴当中得了释放， tapi Tuhan yang terlepas dan sekarang dia bisa menghampiri setiap kita. 然后呢，就是上帝也是没有被束缚、没有被约束的上帝，他现在可以来去寻找人类。 Saudara, dan rupanya untuk tujuan itulah Yesus mati di atas kayu salib. 原来是为了这个目的，耶稣死在十字架上。 Saudara, sehingga kita bisa membayangkan, 所以我们可以想象到， kalau selama ini kita menganggap Yesus itu menangis, berduka, 如果呢，我们这段时间认为耶稣的哭泣，耶稣的痛苦， bukankah yang Yesus katakan justru adalah jangan ratapi diriku, tapi ratapilah dirimu. 然后呢，耶稣岂不是对我们说，你不要为我哀哭，而是呢为你自己来哀伤？ Saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya ke Bapa di surga, 当耶稣把他的命交在天上的父的时候， sebelum detik-detik dia bilang it is finished, sudah selesai. 在他还没有讲到说结束了， Saudara, ketika kita meneropong melalui ayat ini, 当我们来看成了这句话的时候， saudara, entah kenapa saya bisa membayangkan Kristus itu seolah-olah tersenyum. 我可以想到说，基督在讲这句话的时候呢，他是带着 Kristus 微 yang 笑的。 menderita seolah-olah sekarang tersenyum. 受苦的基督好比现在是正在微笑了， Karena mulai sekarang Allah bisa menghampiri kita. 因为呢，从这个时刻开始呢，上帝可以来寻找我们。 Saudara, kekristenan itu bukan agama yang cuman sekedar ritual. 基督教并不是一个律行的的宗教， Seolah-olah kita datang berdoa, dengar firman, baca Alkitab. 看起来我们只是读经祷告来到上帝面前。 Kita tahu kekristenan adalah pergulatan kita dengan Allah yang hidup. 我们知道基督教就是我们跟永活的上帝的波动， Dan rupanya untuk purpose itulah Yesus mati di atas kayu salib. 也为了这个目的，耶稣死在十字架上。 Saudara, jadi ini bukan cuma pengorbanan di mana dia menderita. 这也不是一个牺牲，他为什么受苦而牺牲？ Karena kalau kita hanya melihat Kristus yang menderita, 如果我们只看看受苦的基督， sekalipun dia betul-betul menderita, 即便他真正的受苦， rupanya di dalam penderitaan yang dia alami, 原来在他所领受到的苦难当中， ada sukacita yang menanti. 有正在等待他的喜乐。 Kalau kita cuma bilang penderitaan dan penderitaan, 如果我们不断的讲到受苦与受苦而已， saudara, bukankah Petrus pun disalib bahkan dengan keadaan terbalik? 岂不是彼得也是一样被钉在十字架上，甚至呢，他的十字架是倒反的十字架。
Sehingga kita melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam penderitaan Kristus. 所以我们可以看到，在基督的受苦当中有所不一样的地方。 Rupanya Kristus bukan mengosongkan diri, 原来呢，耶稣并不是把自己倒空的，像那个字句。 tetapi ada purpose, ada keinginan yang dia capai, ada kehendak yang dihidupi di dalam diri dia. 原来呢，他是在他心里有想要得到的一个目的。 Saudara, beberapa abad yang lalu ada sebuah eksperimen yang pernah dilakukan di Universitas Stanford. 在斯坦福大学，在几个世纪前，他们曾经做过一个这样子一个调查。 Saudara, eksperimen ini bernama Stanford Marshmallow Experiment. 这里讲到 Stanford 海绵糖的一个测验。 Saudara, yang dilakukan adalah ada begitu banyak balita yang dikumpulin. 他们把很多的小孩童把它凝聚在一起， Kemudian mereka dimasukin di dalam sebuah ruangan. 把他们放在一个地方， Ada meja di hadapan mereka, 前面有一个桌子， kemudian mereka duduk, 坐着，孩子就坐在那里。 lalu ada sepiring dengan satu marshmallow di atasnya. 然后呢，他桌子上就摆了一个盘子，上面放了一个海绵糖。 Saudara, kemudian ada seorang penguji yang datang ke setiap ruangan. 然后呢，有一个考验的人走到每一间教室， Dan penguji ini bilang ke anak-anak balita ini, 然后呢，这个人对这个孩童说 kalau kamu bisa nunggu 10 menit,：“ 你要等10分钟。如果你可以等10分钟的话， dan kamu gak makan marshmallow ini, 并且在这10分钟当中你没有把这个前面的海绵糖把它吃掉 saya，akan berikan kamu 2 marshmallow. 10分钟之后呢，我会给你2个海绵糖。 Tapi kalau kamu gak tahan, gak apa-apa, kamu boleh makan sekarang. 可是呢，如果这10分钟当中你没办法忍的话，没关系，你可以就是马上吃了前面的海绵糖。” Saudara, lalu si penguji itu keluar dari ruangan 讲完之后呢，就是考验的人就离开了， dan ada kamera yang disiapkan. 已经预备了就是暗示在那边观察的摄影机。 Saudara, di situ disaksikan bagaimana anak-anak usia balita itu betul-betul bergumul. 我们可以在那里可以看到那个孩童当中，他们如何真是来挣扎。 Mereka angkat marshmallow-nya, lihat dari dekat. 他们把那个海绵糖拿起来，就是从眼镜来看， Mungkin ada yang sampai ngiler, 甚至有的来流口水的， perutnya mulai bunyi, 有的是肚子开始有发出声音的， mulai dipegang, 他就开始摸， mau masukin mulut tapi nggak jadi. 有的要放进口，然后又把它拿出来， Makan nggak ya? 他就想说要不 Mungkin 要吃， nggak 要不要 digigit 吃。 tapi dijilat-jilat. 有的没有把它咬着，可能是用舔它。 Karena mereka pikir kalau makan sekarang cuma dapat 1, kalau nunggu bisa dapat 2. 他们想到说，如果现在把它吃掉，我只拿到1个；如果再等10分钟的话，可以拿到2个。 Saudara, setelah eksperimen ini berlalu, 10分钟之后呢， ada orang yang nggak tahan, ada anak-anak yang nggak tahan, langsung makan 1. 可以看到有一些孩子们就是不能忍的，他就把那一块把它吃掉了。 Tapi rupanya ada anak-anak yang cukup bisa menahan diri, menahan rasa lapar, menahan penderitaan, dan akhirnya mereka dapat 2 marshmallow. 原来呢，在当中也是有一些孩子，他能够忍，他能够忍饥饿，能够忍苦难。 Saudara, 到最后 apa 呢， yang 他们拿到2个。 Apa yang membedakan anak-anak tipe yang pertama dengan anak-anak tipe yang kedua? 这第一个孩子跟第2个孩子有什么不一样呢？ Saudara, anak-anak tipe yang pertama ini jatuh ke yang namanya instant gratification, nggak tahan, 就是第一个 pengen yang instan. 第一个孩子的话，他就是没办法忍受，他只是掉落在所有的限数的恩典。 Saudara, yang menarik adalah anak-anak yang masuk di dalam kategori kedua. 有趣的第2项的孩子， Mereka bisa menahan diri. 他们懂得来自我约束、自我控制。 Saudara, pertanyaan saya, ketika mereka itu nahan diri, 我的问题是，当他们来自我约束的时候， apakah mereka menghilangkan kehendak? 他们是否把他们的意志把它消除了？ Apakah mereka emptied themselves? 难道他们把他们自己倒空了吗？ Saudara, karena kalau kita lihat sebenarnya ada paradoks di sini. 我们如果看的话，这个是有相对论在当中。 Kenapa seseorang itu bisa mengosongkan diri? 为什么一个人可以把自己倒空？ Kenapa anak-anak ini bisa mengosongkan diri? 这个孩子怎么可能可以把自己倒空？ Karena mereka punya keinginan yang kuat buat dapetin 2. 因为他们有一个很强烈的欲望，他们想要得到2个。 Saudara, dengan kata lain, ketika mereka mengosongkan diri, sebetulnya mereka nggak mengosongkan diri. 换句话说，当他们倒空他们自己的时候呢，实际上他们不是真正的把自己虚空了、倒空了。 Ketika mereka mengosongkan diri, ada sebuah keinginan yang kuat, keinginan yang lebih baik untuk mendapatkan lebih.
他们当他们来倒空自己的时候呢，原来呢他们有更好、更高尚的一个目标，就是他为了要得到2个。 Sehingga kita tahu anak-anak ini bukan lagi mengosongkan diri, tapi lagi menghidupkan higher desire, keinginan yang lebih baik. 所以我们知道说，这些孩子们，他们并不是倒空自己，而是呢，他就是把活出他们更高尚的欲望。 Saudara, ketika Kristus mengosongkan diri dan maju, mati di atas kayu salib, 当基督来倒空他自己的时候，并且走在十字架上， saudara, apakah dia mengosongkan diri, menghilangkan kehendak? 难道他真的是把他倒空吗？把他的意志性把它消除了呢？ Saudara, rupanya kita bisa melihat sebuah paradoks yang sama. 同样的悖论，我们也可以看到， Ketika Yesus mengosongkan diri, 当他倒空自己的时候， dia dipenuhi oleh Roh Allah. 他被上帝的灵所充满， Sehingga dia taat maju, mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya. 甚至呢，他可以顺服走在十字架之上，把自己摆上。 Saudara, dengan kata lain, Yesus itu bukan sedang mematikan keinginannya, 换句话说，耶稣并不是把他自己的意志把它消除了， tetapi dia lagi menghidupkan yang namanya higher desire, yaitu kehendak Bapa di sorga. 乃是呢，他把更高尚的意志把它执行出来，就是在天上父的旨 Karena 意。 dia tahu ada sukacita yang menanti, ada kemuliaan yang menanti. 因为他知道有喜乐正在等待他，有荣耀正在等待他。 Saudara, sehingga jangan-jangan mengosongkan diri itu adalah sebuah kiasan, sebuah paradoks. 所以呢，我们可以看到倒空这个在这里的话，只是一个悖论的词句。 Saudara, kita paham, jadi orang Kristen itu bukan masalah kita menghilangkan keinginan, mematikan kedagingan. 所以我们知道说，成为基督徒并不是把肉体致死，然后呢消除我们的意志。 Saudara, kita pikir jadi orang Kristen yang taat itu artinya kita dalam tanda kutip menyiksa diri. 我们往往想到说，我们成为基督徒的话，好像我们正在自我虐待。 Itu artinya kalau kita punya keinginan tertentu, kita harus merepress keinginan-keinginan tersebut. 换句话说，我们如果有某一些想要得到的事情，我们是要压制我们的欲望。 Dan saudara, nggak heran seringkali kita jatuh bergumul di dalam dosa yang sama berulang-ulang kali. 如果是这样子的话，不会觉得很突然，不会觉得很荒谬的。如果我们在同样一个罪的话，反反复复的掉落。 Saudara, bagaimana cara Kristus menang atas pergumulan di Getsemani? 基督如何能够在客西马尼园的征战当中赢呢？ Bukan mematikan keinginan, 他不是把他的一致性消灭了， tapi menghidupi keinginan yang disebut sebagai higher desire. 乃是呢，他就把更高尚的意志把它活出来了。 Saudara, higher desire inilah yang membuat kita ketika menjadi orang Kristen, 这就是这些更高尚的意志，使我们当我们成为基督徒的时候， saudara, kita bisa mematikan kedagingan kita. 我们可以把我们的肉体致死， Karena kita melihat apa yang disediakan oleh Allah rupanya lebih baik. 因为我们可以看到上帝为我们预备的反而更好。 Saudara, pertanyaannya adalah, 问题是， pernahkah kita bergumul untuk punya keinginan itu? 我们是否曾经为了这些更高尚的意志，我们而挣扎？ Saudara, C.S. Lewis pernah berkata satu hal yang sangat menarik. C.S. Lewis 牧师曾经讲到一个很有趣的事。 Saudara, kita pikir apa sih masalah terbesar dari manusia? 我们讲到说，人类最大的问题是什么？ Kita pikir manusia itu punya desire yang too strong, punya keinginan yang nggak bisa dibendung, makanya mereka jatuh ke dosa-dosa tertentu. 我们想到说，人们有太大的欲望，使得人们没办法来控制、压制、治愈他的欲望，掉落在罪里头。 Keserakahan, dosa kesombongan, dosa perzinahan. 高傲就是骄傲，然后呢就是掉落在一个性方面的罪等等。 Tapi menarik sekali C.S. Lewis bilang, rupanya desire kita itu bukan too strong, tetapi too weak. 很有趣的，路易斯牧师说，我们的欲望不是太高，而是呢太低了。 Manusia adalah manusia yang terlalu cepat puas. 我们是太容易满足的人。 Saudara, kalau kita lihat ke kisah barusan, 如果我们看刚刚的那段故事， saudara, balita yang pengen satu marshmallow itu punya keinginan yang kuat. 然后呢，想要一个海绵糖的孩子，他们有很强烈的欲望。 Sebenarnya bukan too strong, tapi too weak. 他不是有强烈的意志性，而是呢，他意志性太弱了。 Karena nggak punya keinginan untuk menginginkan lebih dari itu. 因为他没有更大的欲望的意志性，就是想要得到2个。 Saudara, bukankah itu yang kita lihat di sepanjang Alkitab? 岂不是这也是整个圣经当中所告诉我们的？ Tadi kita baca dari Ibrani 12, di pasal yang sama ada sesuatu yang menarik. 然后呢，以希伯来书第12章有一段经文也是很有趣的。 Saudara, di situ penulis bilang, janganlah kita mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. 作者告诉我们说，我们不要贪恋世俗的欲望，像那个以扫一样。
yang menjual hak kesulungannya untuk diganti dengan sepiring makanan. 因一点食物把自己长子的名分卖了， Saudara, nafsu yang rendah. 就是最低的一个欲望。 Ketika Tuhan itu menawarkan hak kesulungan, rupanya dia menolak. 当上帝给他长子名分的时候，他拒绝了， Dia lebih pilih sepiring makanan. 他比较选择一碗红豆汤。 Saudara, mungkin kita pikir ini konyol. 我们想到说这个很愚蠢， Tapi ini terjadi di sepanjang Alkitab, saudara. 可是这个事实确实发生在圣经也是记载了。 Orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, 以色列人当他们离开埃及的时候， mereka dijanjikan tanah perjanjian. 上帝允许他们进入 Saudara, rupanya mereka nggak mau, mereka bersungguh-sungguh dan mereka pengen kembali ke tanah Mesir. 他们不愿意，他们在那边埋怨，甚至跟上帝说他们要回去埃及。 Mereka menukar tanah perjanjian itu dengan kehidupan yang lama. 他们要把应许之地跟他们旧的生活把它兑换了。 Ketika istri Lot itu keluar dari Sodom dan Gomora, 当罗德的妻子离开索多玛跟俄摩拉的时候， dia menatap kembali ke belakang. 他把头就是回转过去。 Ketika pemuda yang kaya itu menghampiri Yesus, 当财主来见耶稣的时候， Tuhan, semua sudah aku perbuat untukmu. 主，我已经把所有的为你而做了， Apalagi yang kurang? 还有缺什么呢？ Tapi kita tahu rupanya uang itu menjadi berhala di dalam hidupnya. 之后呢，我们知道金钱是他生命的主。 Uang itu dalam tanda kutip menjadi simbol dari sepiring makanan yang dia nggak rela untuk korbankan demi mengikut Yesus. 换句话说，钱变成是一盘那个食物，他不愿意来牺牲的，为了要跟随耶稣而牺牲的。 Saudara, di dalam Yesaya 53 tadi kita tahu Yesus ditolak oleh begitu banyak orang. 在以赛亚书53章那里，我们可以看到很多人正在拒绝他， Salah satunya adalah para pemuka agama Yahudi. 就是犹太宗教的领袖，就是其中之一的。 Saudara, ini menarik, apa yang menjadi dalam tanda kutip sepiring makanan untuk orang-orang Yahudi ini sehingga mereka menolak Yesus. 很有趣的，对这些犹太宗教领袖来说， Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh mereka. 是什么东西？他们不愿意放下的来接受耶稣。他们知道耶稣是房角石，可是他们却是拒绝了他。 Saudara, rupanya mereka lebih cinta tradisi dan agama. 原来他们比较爱宗教以及他们的传统。 Saudara, perhatikan kenapa mereka cinta tradisi dan agama. 我们要注意一下，为什么他们爱宗教与传统？ Saudara, karena itu adalah pusat perpolitikan pada waktu itu. 因为当时候的政治政权是在那里， Mereka dapat perputaran uang dari perpuluhan. 他们从十一奉献当中可以得到金钱， Mereka dapat pengakuan. Mereka punya kekuasaan. 他们可以得到权利，以及可以得到地位， Mereka punya kehormatan. 他们也是可以得到地位。 Sehingga ketika Yesus datang, Yesus ditolak. 所以当耶稣来的时候呢，他们拒绝了耶稣。 Karena kalau mereka mau jadi pengikut Yesus, mereka harus meninggalkan semuanya itu. 因为如果他们想要成为耶稣的跟随者，他们必须要把这一切把它放下了。 Saudara, Yesus datang menjadi orang yang membongkar spirit keagamaan mereka yang wrong. 耶稣来的目的是正在卸开他们就是错误的宗教观念， Sehingga kita tahu bahkan tradisi pun jadi berhala yang menghalangi mereka untuk menerima Kristus. 所以我们可以知道说，文化传统已经变成了偶像，使得他们没办法来认识、来接受耶稣的。 Saudara, orang-orang ini adalah manusia-manusia duniawi yang terlihat rohani. 这些就是属世的人，看起来是很属灵的， Tapi apa tolak ukurnya? 是基准在哪里？ Tolak ukurnya adalah apakah kita menginginkan yang Tuhan sediakan. 基准是在于说，我们是否想要得到上帝为我们而预备的。 Saudara, tolak ukurnya bukan tradisi dan agama yang kita pelihara setiap minggu. 基准并不是我们每个礼拜所谨守的宗教或是礼仪。 Oleh karena itu ada penulis yang pernah bilang, we are what we love. 因此呢，有一个作者讲到说，我们所爱的就是以表示我们是谁。 Kita ini bukan what we believe, we are not what we think, we are not what we believe. Bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita percaya, tetapi apa yang kita cintai. 我们并不是我们所信念的，或是我们所相信的，乃是呢我们所爱的，就是以表示我们是谁。 Saudara, kita pikir belajar firman Tuhan mengubah pikiran kita? 难道我们觉得说我们学习主的话语改变了我们的思想呢？ Berapa banyak orang Kristen yang kalau secara kognitif dia hebat sekali, 有多少基督徒在理智上、智慧上是非常的厉害？ tapi yang menjadi tolak ukur adalah what do you love? 基准是你所爱的是什么？ Saudara, lalu kita harus bagaimana sekarang? 我们这时候真是要来 Saudara, 思 kita 想。 tahu di dalam Alkitab rupanya Esau itu berbeda dengan Yakub. 我们知道圣经告诉我们，以扫与雅各不一样。 Kalau Esau menolak hak kesulungan, Yakub adalah pribadi yang kita tahu bergulat dengan Tuhan. 以扫他拒绝了他长子的名分，我们知道说雅各是一个以上帝剥夺的人。
Pada malam sebelum dia menyeberang untuk menghampiri Esau, dia mengirim kedua istrinya untuk pergi duluan. 在他还没有走过去来去迎接他的哥哥，去见他哥哥以扫的时候呢，他先把2个妻子已经送过去了。 Lalu dia berhenti di tempat itu dan dia berjumpa dengan sosok laki-laki. 他在那个地方定居了，在那里就是遇到一个男子的形象。 Saudara, dan di situ dikisahkan dia bergulat dengan sosok laki-laki itu. 在那里讲到说，他跟这个男子的形象来剥夺， Saudara, dia nggak mau melepaskan sosok laki-laki itu. 他不愿意把那个男子把他放下。 Dan dia berkata, jangan, kamu nggak boleh pergi sebelum kamu memberkati aku. 他说你不可以离开，在你还没有祝福我之前，你不可以离开。 Dia pegang sosok itu erat-erat. 他就是抓住了那个人， Seolah-olah dia berkata, sebelum kamu menyediakan apa yang seharusnya kamu sediakan untuk aku akan terus menggenggam engkau. 换句话说，雅各对那个人说，在你还没有给予你已经为我预备的事的话，我就不会放你走。 Saudara, lalu sosok itu bilang, namamu bukan lagi Yakub, 然后那个形象说，你的名不再是雅各， namamu adalah Israel. 你的名从此就被称为以色列。 Pada hari ini kamu bergumul melawan Allah dan kamu menang. 今天你与上帝剥夺，而且你赢了。 Saudara tahu apa artinya Israel? 你知道以色列的意思是什么呢？ Saudara, kata is itu diambil dari bahasa Ibrani yang artinya adalah manusia. Israel 的这个字呢，以色列呢是从希伯来文取的，意思就是人。 Ra itu diambil dari kata Sarah yang artinya adalah bergulat. Ra 的意思就是剥夺、摔跤的意思。 El diambil dari Elohim yang artinya adalah Allah. El 是 Elohim 的意思，就是神。 Saudara, jadi Israel itu artinya adalah orang yang bergulat dengan Allah atau orang yang face to face dengan Allah. 所以呢，以色列或是 Israel 的意思说，以上帝剥夺的人，或是以上帝面对面的人。 Sehingga kita tahu spiritualitas dari orang Israel rohani itu seperti apa sih? 所以我们知道以色列属灵上的以色列是怎么样的一个人。 Saudara, kita lihat Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, dia bergulat untuk meninggalkan kehidupan yang lama. 当亚伯拉罕被上帝呼召的时候呢，他也是剥夺的要离开他旧的生活。 Tapi di dalam pergulatan itu dia rela mengorbankan kehidupannya yang lama untuk menggapai maksud Tuhan bagi dia. 他愿意放下了他旧的生活呢，他去得找去顺服上帝为他预备的。 Saudara, kalau kita melihat Musa, kalau kita melihat Paulus, 如果我们看摩西、保罗， spirit dari Israel bergulat dengan Allah untuk membuka tangan menerima apa yang Tuhan sediakan untuk mereka. 他们拥有以色列的精神，就是他们愿意跟上帝剥夺，他们展开他们心来领受上帝为他们而预备的。 Saudara, bahkan kita tahu pribadi seperti Yunus yang mencoba untuk kabur, nggak mau bergulat. 我们也知道，像约拿一样，他想要施法逃离上帝的命令， Saudara, akhirnya dia no choice. 到最后他真的是没有选择， Saudara, mau nggak mau dia tetap harus bergulat dengan Allah yang hidup. 他没办法，然后呢，他还是跟那有活的上帝来剥夺。 Mau nggak mau, sebetulnya dia punya pride, dia nggak mau kasih Tuhan itu dibagikan untuk orang-orang kafir. 他有一个自尊，他不愿意把上帝就是分享给那些不信主的人。 Tapi Tuhan menyediakan yang baik. Tuhan menyediakan Yunus yang humble. Yunus yang mengerti anugerah Tuhan. 可是呢，上帝却是预备了最好的，就是上帝预备了一个顺服的约拿，是一个明白上帝心意的约拿。 Tuhan menyediakan Yunus yang lebih rohani. 上帝预备了更属灵的约拿。 Saudara, kita tahu ketika Yesus bergulat di Getsemani, 我们也知道，当耶稣在客西马尼园祷告的时候， memasuki jalan salib. 要上苦伤道的时候， Saudara, kita tahu yang namanya bergulat dengan Tuhan itu bukan Tuhan yang kita tarik ke bawah ikutin kehendak kita. 我们知道，当与上帝剥夺的意思，并不是我们把在上面的上帝把它拉下来，好让上帝可以来顺从我们的意思。 Tapi dalam pergulatan itu seharusnya Tuhan yang menarik kita untuk pelan-pelan ikut purpose dan kehendaknya Dia. 而是呢，当我们跟上帝剥夺的时候，是上帝自己来拉拔我们，好让我们慢慢的来跟随他的意念。 Saudara, sehingga ketika Yesus bergumul di Getsemani, 所以，当耶稣在客西马尼园来挣扎的时候， saudara, kita tahu pada akhirnya Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu, tolong ambil. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. 我们知道耶稣讲到说，如果可以的话，把这个杯就是离我而去。可是呢，不要我的意念成行，乃是你的旨意成行。 Saudara, Yesus menderita menukar nyawanya untuk bisa menggenapi kehendak Bapa di sorga. 耶稣受苦，他确实是受苦，把他的性命来取代，能够为了要得到他父的旨意。 Saudara, dan itu mendatangkan sukacita untuk dia. 可是呢，这样的一个摆上是给他带领了喜乐。 Karena ketika dia mati terhadap dirinya, Bapa itu memberikan higher desire dan Yesus menggapai higher desire itu. 当他为他自己的意志而死的时候呢，他为了是要得到更高赏的医治，并且呢，这高赏的医治呢是父所赏赐给他的。 Saudara, saya akan tutup dengan satu perkataan refleksi.
我用一个让我们可以回想的字句来做结束。 Bapak gereja yang bernama Agustinus itu pernah berkata sesuatu yang sangat menarik. 教父就阿古斯都他曾经这样子说， Saudara, dia bilang Allah itu selalu ingin mengaruniakan sesuatu yang baik untuk kita. 上帝不断的将要最好的给我们， Tapi tangan kita selalu tertutup. 问题是我们紧紧握住我们的手， Tangan kita ini terlalu penuh dengan hal-hal yang lain. 我们手充满了太多其他的事。 Saudara, Tuhan menjanjikan manusia rohani. Kita nggak mau, kita tutup tangan kita. 上帝为我们应许了我们要一个属灵的人，可是我们不因为我们把我们的手握着紧紧。 Ketika tembok dosa itu runtuh dan sekarang Allah menghampiri kita dan kita bergulat dengan Allah. 当那个罪的城墙摧毁的时候呢，上帝来寻找我们，我们跟上帝剥夺。 Saudara, di akhir pergulatan itu Tuhan menjanjikan kita menjadi manusia rohani. 到最后的剥夺的话，上帝给我们应许是我们能够成为属灵的人。 Tapi seringkali bukankah kita menutup tangan kita? 问题是我们往往来自己抓住我们的手。 Sehingga saudara, apa sih jadi orang Kristen artinya sebenarnya? 使得呢，我们成为基督徒真正的含义是什么呢？ Saudara, menjadi orang Kristen artinya adalah menjadi orang yang punya kehendak rohani. 成为基督徒的意思呢，是成为事实上的意思是拥有属灵的 Saudara, 欲望的人。 kita pikir ketika kita mati terhadap kedagingan, kita turun ke bawah. 我们想到说，当我们对肉体而死的时候呢，我们往下了。 Padahal sekali lagi ini adalah sebuah paradoks. 我们再度来想到这个是悖论的。 Ketika kita merasa kita mati terhadap keinginan daging, kita turun ke bawah, sebetulnya Tuhan sedang mengangkat kita jadi manusia rohani. 当我们对我们肉体而死的时候呢，我们是看起来好像是最往下垂，可是同时呢，上帝正在拉把我们往上升，成为属灵的人。 Saudara, Tuhan menjanjikan manusia yang baru itu, manusia yang serupa dengan Kristus itu. 上帝应许我们是能够成为属灵的人、新造的人，就是跟基督一样的人。 Saudara, maukah kita membuka tangan kita dan mengorbankan hal-hal yang selama ini merintangi kita? 我们今天是否愿意展开我们的心，来去放下目前一直在阻拦我们的事？ Kalau selama ini pikiran kita cuma uang, pengakuan, pleasure yang sesaat, 如果我们现在头脑里面浮现的只是一个暂时性的欲望，能够满足我们的事、金钱等等。 kalau kita selama ini jadi orang tua cuman yang penting anak lulus dapat duit banyak, 如果我们现在只想的是最好是我的孩子快毕业可以赚很多钱， saudara, apakah betul itu keinginan orang Kristen? 难道这就是基督徒所要得到的吗？ Kalau kita selama ini cari pasangan cuman cari yang cantik doang, nggak peduli spiritualitasnya seperti apa, 如果现在我们找配偶，只是要最好他是好看的，也不管他的灵性怎么样。 kalau orientasi kita di dalam pelayanan masih suka keliru, 如果我们在侍奉当中，我们观念还是一样错误的。 kalau motivasi kita di dalam beribadah masih suka keliru, 如果我们在崇拜当中的动机也是错误的， saudara, sepiring makanan yang kita genggam itu harus kita lepas kalau kita mau dapat hak kesulungan. Artinya kita mau diangkat menjadi anak Tuhan yang berbuah. 如果我们今天要得到长子的名分，我们必须要把我们手牢牢抓住的那一盘食物把它放下。意思说，我们愿意要成为上帝所拣选的子民，能够发出果子的孩子。 Saudara, tadi saya berkata setiap kita itu selalu berkorban untuk sesuatu. 我刚才讲到说，我们每个人都是不断的为了某件事而牺牲。 Kalau kita mau menerima desain dan purpose-nya Tuhan, kita harus melepas apapun yang menjadi rintangan. Kita harus mengorbankan semua itu. 如果我们想要得到上帝的所赏赐给我们的最高尚的医治的话，我们必须要放下拦阻到我们的事。 Tapi sebagai gantinya kita akan punya higher desire. Jadi orang Kristen yang punya sukacita. 相对的，我们会得到更高的医治，更高尚的医治，就是成为有喜乐的基督徒。 Saudara, Tuhan mati menderita di atas kayu salib 上帝死在十字架上， karena ada sukacita yang menanti. 他为什么愿意？因为他知道有喜乐正在等待他。 Ketika kita bergumul dengan apapun konteks kehidupan kita, 今天在我们生活当中，无论是我们以什么事情来剥夺的时候， maukah kita punya mata rohani yang melihat ada sukacita di depan sana? 我们是否愿意用我们属灵的眼光来看待前面有正在等待我们的喜乐？ Kiranya ini boleh menjadi perenungan untuk setiap kita. 但愿今主的话语能够成为我们每个人的祝福以及思考的事。